Bersua kembali dalam berita wilayah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Asari di kompaun RM1,000 kerana melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada Hari Raya pertama lalu. Ia susulan majlis rumah terbuka di kediaman Exco Kerajaan Negeri Selangor anjurannya yang dihadiri lebih 20 tetamu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib memberitahu Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam menerima arahan itu dari pihak pendakwa raya tengah hari tadi. Beliau berkata pihaknya akan menghubungi Dato' Abdul Rashid untuk tampil ke IPD Shah Alam untuk menyerahkan kompaun terbabit. Kesalahan dilakukan di Seksyen 7 Shah Alam. Terdahulu foto sambutan Aidilfitri di kediaman itu tular di media sosial kerana didakwa melebihi had tetamu yang ditetapkan. Semalam, beliau hadir memberi kenyataan di IPD Shah Alam berhubung perkara itu. Mahkamah Majistret Ipoh mengenakan denda RM1,000 setiap seorang terhadap 29 individu termasuk 3 wanita atas kesalahan melanggar arahan PKPB. Mereka didakwa terlibat dalam perhimpunan bagi maksud bersosial dalam sebuah pusat hiburan di Jalan Lau Ek Ching, Ipoh pada pukul 9.30 malam 26 Mei lalu. Kesemua tertuduh berusia antara 19 hingga 37 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan serentak di hadapan Majistret Umzarul An-Nur Umar. Mereka didakwa melanggar Peraturan 7/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Mahkamah turut menetapkan hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda. Pemilik pusat hiburan turut didenda dalam jumlah sama kerana menganjurkan aktiviti terlarang. Seorang posmen didenda RM1,500 oleh Majistret Bukit Mertajam Pulau Pinang kerana membuat laporan polis palsu. Perbuatan itu dilakukan tertuduh dengan niat agar pihak berkuasa menahan individu yang tidak sepatutnya. Muhammad Syazwan sebelum ini tular di laman sosial dengan kisah sedih seorang posmen yang tidak menerima bonus sehingga orang ramai mengumpul dana untuk memberi sumbangan kepadanya. Bagaimanapun, Pos Malaysia mengesahkan dia bersama 3 yang lain sengaja mewujudkan dana bantuan palsu. Syazwan kemudiannya membuat laporan polis menafikan terlibat kutipan sumbangan itu. Namun, hasil soal siasat mendapati keterangan tertuduh meragukan. Tiada kompaun dikeluarkan polis Diraja Malaysia atas kesalahan ziarah Aidilfitri semalam. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sebanyak 114 kompaun dikeluarkan di lapangan dengan 108 dikeluarkan di sekatan jalan raya. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 433 individu di atas pelbagai kesalahan engkar SOP PKPB ini. Tiada kompaun dikeluarkan oleh PDRM di atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Alhamdulillah. Hari keempat, kelima ni saya percaya tidak ada lagi lah ziarah. Semalam PDRM telah menahan 114 individu atas kesalahan ingkar arahan PKPB. Daripada jumlah itu, seramai 86 individu direman manakala 28 individu dijamin. Sebanyak 434 kenderaan yang cuba merentas negeri atas alasan ingin pulang ke kampung telah diarah berpatah balik berbanding 842 pada hari sebelumnya. Negeri yang mencatat cubaan rentas negeri untuk pulang ke kampung tertinggi adalah Kedah, diikuti Negeri Sembilan dan Melaka. Proses temuduga memasuki Universiti Awam boleh dilakukan secara dalam talian. Menurut Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pihak universiti telah pun melaksanakan inisiatif ini sejak April lalu. Mungkin ada persoalan, bagaimana pula kawasan yang tidak ada internet penetration di setengah-setengah kawasan luar bandar. Universiti telah pun membenarkan, iaitu gunakan handphone untuk membuat video
membuat video dan submit kepada universiti mereka. Jadi zaman sekarang ni tak mesti interview secara bersemuka saja, tapi boleh digunakan secara maya dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam sidang media harian Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Putrajaya. Bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan penguat kuasa, ada kaedah yang digunakan. Nurul Nurashikin Abu Syari langsung dari studio berita RTM Selangor akan memperincikannya. Jadi Nurul, teruskan. Baik, terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 1 Pelabuhan Klang akan menggunakan pendekatan usir terhadap parti yang cuba menceroboh masuk ke negara ini. Ia sekaligus mengelak penangkapan warga asing yang akan merisikokan anggota keselamatan yang bertugas daripada jangkitan COVID-19. Jelas Pegawai Pemerintah Markas Operasi PPM Pelabuhan Klang, Deputi Superintenden Hazri Zakaria, pihaknya juga bersiap siaga dengan meningkatkan kekuatan anggota dan memastikan tahap keselamatan perairan negara tidak diceroboh warga asing. Sekiranya sebelum ni kita rondaan biasa saja, kan? Tapi kali ini matlamat kita, rondaan kita ada lebih fokus kepada kemasukan parti daripada negara-negara jiran. Polis Marin berkolaborasi ataupun kita pun kita share information daripada pihak IPK, termasuk di IPD sebab IPD di pesisir pantai lah, dari segi maklumat risikan, tangkapan dan sebagainya, memang ada hubungan yang begitu rapat antara satu sama lain, sinkronis antara satu sama lain ni. Dari segi kepolisian ni perlu adalah maklumat di darat dan di laut, tak boleh lari dekat situ. Kalau kata maklumat daripada darat, daripada IPD ataupun balai-balai, ada pergerakan di darat, di laut ni pun perlu tahu. Dapat kemungkinan besar pergerakan di laut mesti ada. Tambahnya, operasi rondaan kawasan perairan itu turut melibatkan PDRM dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Dalam pada itu, sebanyak 61 lorong tikus dikenal pasti menjadi laluan utama keluar masuk parti ke negara ini melalui perairan negeri Selangor. Laluan itu terletak dalam 6 daerah polis di pesisir pantai Selangor, iaitu Sabak Bernam, Sepang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Kelang Utara dan Kelang Selatan. Kita memang sentiasa bekerjasama dengan semua agensi pun, bersama dengan pihak APM ataupun dengan ATM sendiri, kan. So cumanya perbezaan dia sekarang ni kita menumpukan kepada ops COVID yang sedang dijalankan sekarang ni lah. Okay. So kekerapan dia untuk ops COVID ni berapa kali sehari dari segi rondaan? Ops COVID ni memang kita jalankan setiap hari mengikut shift-shift yang telah ditetapkan. Cumanya untuk ops COVID ni kita lebih tingkatkan lagi. Kita punya kawasan rondaan dan tumpuan, terutamanya di pesisir pantai ni lah. Terdahulu, beliau bersama Deputi Superintenden Hazri mengadakan tinjauan lorong tikus di perairan Selangor. Ketika tinjauan, pegawai dan anggota turut melakukan pemeriksaan terhadap feri penumpang bagi pematuhan SOP PKPB. Tinjauan turut dilakukan di Pulau Ketam dan Pelabuhan Utara. Syawal ini kita menjalani perayaan normal baharu. Tidak dinafikan ramai yang rindukan kampung halaman, tetapi kita semua belajar menerima ketentuan dengan mengutamakan arahan duduk di rumah dan tidak melepasi sempadan negeri. Bagi beberapa pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, atas beberapa faktor mereka memilih untuk kekal di universiti pada perayaan ini. Laporannya bersama dengan Ashraf Zuhairi. Walaupun kerajaan membenarkan mahasiswa atau pelajar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, namun disebabkan tanggungjawab mereka untuk menyiapkan tesis terakhir, mereka berkorban dan berada di kolej untuk menyambut perayaan bersama dengan rakan-rakan. Bukan membelakangkan keluarga, tetapi atas kesedaran bahawa keluarga di kampung perlu dilindungi. Itu pengorbanan yang mereka lakukan Syawal tahun ini. Jadi kenapa saya tidak balik ke kampung halaman? Yang first sekali ialah saya pentingkan keselamatan bukan saja diri saya tetapi keluarga saya dan rakan-rakan saya, terutama sekali mereka yang di kampung. Mengambil kira kemudahan di universiti yang lebih baik untuk melancarkan tugasan yang dibuat, mereka tekad untuk kekal berada di kampus.
Internet line dia tak berapa clear berbanding di universiti. Selain itu, kerja semua yang diberikan oleh pensyarah semua senang untuk selesaikan di sini. Berpesan kepada keluarga, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, dan juga mohon maaf kepada keluarga semua bahawa saya tidak dapat pulang tahun ini disebabkan oleh masalah pandemi COVID-19 ini. Kami mahasiswa UKM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik, itu sahaja bahan dari Negeri Selangor untuk anda. Stay at home, Selamat Hari Raya Aidilfitri kembali bersama dengan Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Nurul, terima kasih. Baiklah saudara, untuk bahan berita dari Negeri Sembilan pula, kita langsung bersama Syafiq Azrul Zafri di sana. Jadi Syafiq, teruskan. Bagi membendung pandemik COVID-19, Kerajaan Negeri Sembilan menjalankan cabutan kerja undi penyelenggaraan jalan di bawah peruntukan Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS Negeri Sembilan tahun 2020 secara stream langsung. Program cabutan undi itu adalah yang pertama seumpamanya diadakan di Negeri Sembilan bagi projek di bawah peruntukan akaun amanah penyelenggaraan Jalan Negeri Sembilan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, ia juga satu daripada usaha kerajaan negeri untuk merangsang ekonomi yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pihaknya telah meluluskan pelaksanaan segera sebanyak 429 kerja undi penyelenggaraan jalan di Negeri Sembilan yang setiap satunya bernilai tidak melebihi RM100,000. Sebanyak 1,194 kontraktor telah mendaftar secara online untuk kerja-kerja undi ini yang merangkumi 58.79% daripada 2,031 kontraktor Bumi Putra yang berdaftar di bawah kelas G1 di Negeri Sembilan. Seramai 1,194 kontraktor mendaftar secara dalam talian untuk mengundi. Namun, cuma 959 daripada kontraktor yang berdaftar tersebut berjaya memenuhi syarat yang ditetapkan untuk pemilihan secara undian. Projek penyelenggaraan di bawah peruntukan MARIS meliputi kawasan di Seremban, Port Dickson, Jelebu, Jempol, Kuala Pilah, Tampin dan Rembau. Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD bertanggungjawab ke atas penguatkuasaan di kawasan pantai Peranginan Port Dickson dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan kini Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Menurut Pegawai Daerah Port Dickson, Khairi Makmur, MPPD dibantu pihak berkuasa berkawal di sekitar pantai bagi memastikan orang ramai mematuhi arahan seperti tidak berkemah, berkelah atau memancing bagi mengelakkan penularan COVID-19. Setakat ini penguasaan di pantai di bawah tanggungjawab Majlis Perbandaran Port Dickson lah, dan juga dibantu oleh anggota polis. Dan setakat hari ini kita dapati masyarakat ataupun pelancong mematuhilah dengan arahan kita untuk tidak membenarkan mereka datang ke pantai Peranginan ini. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Dalam pada itu menyentuh mengenai produk pelancongan yang terdapat di daerah Port Dickson. Khairi memberitahu pengusaha menggunakan tempoh ketika premis ditutup buat masa ini untuk melakukan penambahbaikan sebagai persediaan menerima semula pengunjung sejurus pandemik COVID-19 berakhir. Sektor pelancongan dan perhotelan antara yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula sejak 18 Mac lalu. Namun, sejak kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat pada 4 Mei lepas yang membolehkan kebanyakan sektor beroperasi semula. Pengusaha hotel telah mula membuka tempahan bilik secara dalam talian dengan promosi terbaik terutamanya bagi menarik pengunjung tempatan. Tinjauan kru RTM ke sebuah hotel terkemuka di Port Dickson mendapati pihak pengurusan hotel mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara bagi menjamin keselamatan pengunjung.
bagi pihak Lexi sendiri, kami menjalankan tanggungjawab kami dengan mematuhi SOP yang berkaitan lah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan para pengunjung yang datang menginap terjaga dan terjamin. Ini termasuklah menyediakan sanitizer di sekitar hotel kami, mengambil suhu pengunjung ketika mereka tiba, bagi staf memakai pelitup muka dan juga sanitize bilik kami dengan lebih kerap dari kebiasaan. Pihak hotel juga sudah menerima pengunjung untuk menginap selain tempahan bilik yang menggalakkan serta sudah mempunyai perancangan khusus bagi pelancong luar negara setelah pandemik COVID-19 berakhir. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, saya Syafiq Azrul Zafri. Kembali ke Angkasa Puri. Baik Syafiq, terima kasih. Baiklah saudara, untuk mendapatkan makluman cuaca semasa, kita langsung bersama Azira Samsudin di sana. Silakan Azira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat kepada paparan imej satelit semasa. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif di rantau negara kini tertumpu di selatan negeri Pahang termasuk di bahagian timur negeri Johor bagi semenanjung Malaysia, manakala di negeri Sabah dan Sarawak kelompok awan aktif adalah lebih tertumpu di bahagian sandakan negeri Sabah dan juga di bahagian barat negeri Sarawak. Kelompok awan aktif ini membawa keadaan hujan berseteribut petir di kawasan-kawasan yang berkenaan. Menerusi paparan imej radar semasa pula, dapat diperhatikan di semenanjung Malaysia, hujan berseteribut petir kini sedang berlaku di negeri Kedah, utara negeri Perak, bahagian tengah negeri Terengganu, selatan negeri Pahang termasuk di bahagian timur negeri Johor. Dijangkakan keadaan ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Di negeri Sabah, keadaan hujan berseteribut petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian negeri berkenaan, manakala di negeri Sarawak, keadaan hujan berseteribut petir di 1-2 tempat kini tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak. Dijangkakan keadaan ini juga berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Menjelang lewat malam nanti, dijangkakan keadaan hujan berseteribut petir di 1-2 tempat akan tertumpu di bahagian Bintulu, negeri Sarawak. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Untuk maklumat cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Hari Raya, hari yang paling saya nantikan. Semua orang sedun-dun pakai baju berwarna-warni. Ada kuih beraneka macam, ada saudara macam ragam. Setiap tahun, ada je benda baru berlaku. Tapi, Aidilfitri tetap memberikan keriangan bila kita dikelilingi dengan orang tersayang. Selamat Hari Raya Aidilfitri! Bersua kembali, Tenaga Nasional Berhad TNB menggunakan kaedah prorata bagi mendapatkan jumlah sebenar bil elektrik pengguna sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Runcit TNB, Megat Jalaluddin Megat Hassan berkata, kaedah itu akan melaraskan jumlah bil elektrik bagi tempoh tertentu sekaligus memastikan pengguna tidak dikenakan caj berlebihan. Bil-bil anggaran yang diterima pengguna sebelum ini akan diselaraskan sebaik sahaja TNB mendapat bacaan meter sebenar di kediaman atau premis pengguna. Pengguna yang menerima bil anggaran bulan Mac, April dan Mei dan akan menerima bil sebenar pada bulan Jun untuk tempoh 4 bulan. So katakanlah penggunaan sebenar itu adalah 1,400 kWh. Maka kaedah prorata kita akan bahagikan 1,400 ni kepada 4 sebab 4 bulan untuk mendapatkan penggunaan sebulan. Jadi apabila kita telah dapat penggunaan sebulan dalam contoh ini 1,400 bahagi dengan 4 ialah 350 kWh. Apabila kita dapat bacaan sebulan ni baru kita darabkan dengan band tarif yang sedia ada untuk pelanggan untuk mendapatkan bacaan bagi setiap bulan. So dalam kes ini bacaannya 350, anggaran bacaan bil sebenar untuk setiap bulan adalah RM102.80.
Jadi kita akan campurkan setiap bulan untuk mendapatkan jumlah bil bagi 4 bulan. Mengulas luahan pelanggan mengenai isu bil elektrik yang melambung, jelasnya ini mungkin disebabkan jumlah bil elektrik terkumpul serta penggunaan elektrik yang lebih tinggi dalam tempoh PKP berbanding tempoh biasa. Pelanggan yang mempunyai kemusykilan digalakkan menghubungi talian khidmat pelanggan TNB atau hadir ke kedai tenaga. Bagi mengurangkan beban pelanggan yang terkesan, TNB memperkenalkan pelan bayaran mudah yang membolehkan pelanggan membuat bayaran secara ansuran sehingga Disember ini. Sebagai tambahan, TNB tidak akan mengenakan penalti kepada pengguna kediaman yang membuat bayaran lewat sehingga 30 September dan pemotongan bekalan elektrik ditangguhkan sehingga 31 Julai ini. Beliau memperincikannya selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, bagi memberi laluan kepada rancangan seterusnya, siaran berita wilayah di TV1 berakhir di sini dan diteruskan di saluran berita RTM. Anda boleh ikutinya di saluran My Freeview 123. Baiklah saudara, berita wilayah diteruskan dengan lintas langsung negeri-negeri. Antara tumpuan di Sabah mengenai kesedaran masyarakat yang semakin positif akan kepentingan program imunisasi. Laporan penuh kita bersama Syahrizam Awang di sana. Silakan Syah. Terima kasih Nurlela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesedaran dan kefahaman orang ramai mengenai kepentingan imunisasi kini semakin meningkat susulan penularan pandemik COVID-19. Semua pihak mengharapkan penghasilan vaksin pada kadar segera yang boleh melindungi mereka daripada jangkitan wabak yang boleh membawa maut itu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata walaupun vaksin COVID-19 belum dihasilkan, beberapa vaksin bagi penyakit lain tidak boleh diabaikan. Ini termasuk pengambilan vaksin polio yang lengkap bagi kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah. Sehubungan itu, ibu bapa bagi kanak-kanak yang belum lengkap imunisasi polio disaran mendapatkan vaksin di klinik dan stesen kesihatan berhampiran. Dalam satu kenyataan media, Datuk Dr. Tina menjelaskan bagi memastikan imuniti kelompok dicapai, peratus liputan imunisasi harus melebihi 95%. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS berharap wabak polio yang sudah berlarutan selama 6 bulan dapat ditamatkan apabila imuniti kelompok dicapai. Mengenai aktiviti kawalan dan pencegahan COVID-19, Datuk Dr. Christina berkata pada 27 Mei lalu, seramai 69 anggota kesihatan dari seluruh negeri terlibat dalam aktiviti kawalan dan pencegahan COVID-19 di semua pintu masuk ke Sabah. Katanya pengukuhan sistem surveilan jangkitan COVID-19 saringan para peniaga pula telah dilaksanakan di beberapa pasar di daerah Kota Kinabalu, Kinabatangan dan Keningau. Sebanyak 534 sampel telah diambil dalam kalangan peniaga pasar dan kesemua sampel adalah negatif. Saringan tersebut akan diteruskan di daerah lain secara berperingkat. Pembayaran elaun bulanan khas RM200 kepada Barisan Hadapan Keselamatan yang bertugas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP disifatkan sebagai satu penghargaan besar oleh kaki tangan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Beberapa pegawai dan anggota bomba yang ditemui RTM di Ibu Pejabat JBPM Lintas menzahirkan rasa terima kasih kepada kerajaan di atas pemberian elaun khas itu. Elaun ini sudah tentu akan memberi perangsang kepada anggota-anggota bomba yang bekerja di Barisan Hadapan. Dan terima kasih banyak-banyak tentang pemberian elaun dalam mengesahkan kami ini sebagai frontliner. Kami juga diberikan elaun COVID-19. Syukur Alhamdulillah kepada kerajaan kerana telah memberikan kami elaun semasa operasi COVID ini, dan elaun ini juga akan memberikan kami lagi semangat untuk memberikan perkhidmatan yang lebih cemerlang. Terima kasih kepada pihak kerajaan kerana telah memberikan kami elaun sebanyak 200 dan elaun ini telah banyak membantu jugalah. Mereka turut berkongsi pengalaman dan cabaran sepanjang bertugas sebagai barisan hadapan dalam usaha mencegah penularan jangkitan pandemik COVID-19.
Saya memang dilantik sebagai pemandu COVID lah, diantar untuk ke pusat-pusat kuarantin. Ada perasaan takut sedikit lah, tapi dengan semangat yang ada dalam jabatan dan tugas yang telah diberikan kepada kami, tugas itu tetap saya teruskan. Dari segi cabaran tu sebenarnya memang ada beberapa perkara yang menjadi kekangan lah, sebab kita tertakluk kepada PKP. Sebagai pegawai operasi, cabaran saya adalah menentukan operasi itu berjalan seperti biasa, mengikut norma-norma dan SOP, sama ada SOP COVID ataupun SOP operasi biasa. Bagi kami di bahagian operasi balai, cabaran yang dihadapi semestinya ragam manusia lah. Itu yang first lah. So kadang-kadang kita jumpa ada yang tidak boleh bagi kerjasama. Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut bersedia beroperasi semula termasuk menerima kemasukan pelajar baharu dengan amalan norma baharu. Perancangan sedang dibuat termasuk meneliti beberapa perkara bagi memastikan operasi mematuhi prosedur operasi standard SOP dan langkah-langkah keselamatan yang digariskan Kementerian Kesihatan KKM. Pengarah IKBN Kinarut Zuraini Jumai berkata antara SOP termasuk pelaksanaan penjarakan sosial dalam kelas serta perubahan jadual pembelajaran dengan mewujudkan kelas sidang pagi dan petang bagi mengelak kesesakan. Dalam pada itu, pihak IKBN juga menerapkan kesedaran awal dalam kalangan pelajar mengenai pencegahan COVID-19 dengan berkongsi maklumat pandemik itu agar mereka bersedia menghadapi sesi pembelajaran dalam suasana baharu. Sebelum masuk ni, diorang kena get ready, maksudnya dari segi fizikal, mental, bahawa kita punya corak pembelajaran, corak kehidupan kita sudah berubah bila adanya isu pandemik ni lah. Zuarini ditemui pemberita RTM di IKBN Kinarut Papar. IKBN Kinarut menawarkan 3 jurusan utama iaitu kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik serta kejuruteraan penyejuk bekuan dan penyaman udara. Sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali kepada Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Syarizam, terima kasih. Baiklah, perkembangan seterusnya ke RTM Sarawak pula. Kita bersama Bu Mawin di sana. Jadi silakan Bu Mawin. Baik, terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP telah menjalankan 17,496 pemeriksaan sepanjang penguatkuasaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena Hari Raya Aidilfitri seluruh Malaysia. Menterinya Datuk Alexander Nantalinggi memberitahu sepanjang tempoh 20 Mei hingga semalam RM118,000 kompaun telah dikutip. Sehubungan itu, Datuk Alexander menafikan aduan sesetengah pihak yang menyatakan KPDNHEP tidak menjalankan pemeriksaan sepanjang tempoh tersebut. Pihak berkuasa KPDNHEP ini bergerak dan memantau. Bukan seperti mana ada tuduhan di sesetengah pihak mengatakan kita ini tidak memantau. Tak betul. Menurutnya lagi, sebanyak 22 aduan telah diterima atas pelbagai kesalahan dan sejumlah lebih RM10,000 barangan telah dirampas ekoran peniaga yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa sidang media selepas lawatan ke Pasar Bandar Rial di Kota Samarahan pagi tadi. Tegas beliau lagi, terdapat 17 peniaga yang menjual barang melebihi harga yang ditetapkan, 31 peniaga gagal meletakkan tanda harga kepada barangan yang dijual dan mereka semua telah diambil tindakan. Beliau terus menggesa para peniaga supaya terus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa untuk memudahkan semua pihak. Dalam pada itu, beliau memuji peniaga di Pasar Bandar Rial kerana patuh prosedur operasi standard SOP di tempat awam semasa Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dan terdapat peniaga yang menjual barangan kawalan lebih rendah dari harga maksimum yang ditetapkan. Penularan pandemik COVID-19 yang memaksa kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lepas menyebabkan banyak sektor terhenti, termasuk sektor pembinaan yang melibatkan projek pembangunan di kampung-kampung. Ahli Parlimen Santubong merangkap Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, di Parlimennya yang mempunyai 3 kawasan Dewan Undangan Negeri, projek pembangunan bernilai tidak kurang daripada RM20 juta masih tergendala berikutan perintah berkenaan.
Menurut beliau, banyak projek yang diluluskan Jabatan Kerja Raya JKR seperti projek pembinaan parit di Kampung Selipar Putus Tabuan, pembinaan baru jeti di Kampung Sejingkat, pembinaan baru Dewan di Terusan Jaya Sematan dan pembinaan jalan di Kampung Teluk Melano tidak dapat dilaksanakan walaupun sudah mempunyai dana kewangan. Terdapat juga 5 buah masjid dan surau melibatkan kos RM15 juta turut tergendala pembinaan akibat pandemik tersebut. Bercakap kepada media selepas melawat projek pembinaan parit di Kampung Selipar Putus Tabuan, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berharap lebih kelonggaran akan diberikan kepada sektor pembinaan dalam tempoh terdekat, selain berharap pihak kontraktor dan JKR akan mengeluarkan prosedur operasi standard yang boleh dipatuhi penggiat industri agar tidak menyumbang kepada penularan COVID-19 di tapak pembinaan. Penggunaan teknologi dilihat sangat penting terutama ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19. Begitu juga situasi di Bumi Kenyalang. Aplikasi COVID Trace dicipta untuk memerangi virus berkenaan daripada terus merebak di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Partinggi Abang Johari Tun Apeng memaklumkan aplikasi yang boleh dimuat turun menerusi telefon pintar ini digunakan bagi menyimpan data dan menjejaki kontak rapat pesakit COVID-19 termasuk pesakit dalam siasatan dan orang awam yang datang dari luar Sarawak. Jelas Datuk Partinggi Abang Johari, data yang dimasukkan di aplikasi ini juga akan disimpan oleh pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bagi mengesan individu sekiranya berlaku sebarang kes jangkitan di lokasi-lokasi keberadaan masyarakat di negeri ini. We are quite advanced in terms of this IT storage data through the application. We are quite advanced. And we did know that COVID is going to be there. But during this COVID period, we know the importance of IT. Luckily, we started 3 years ago. We did know COVID is going to come, but we have more or less educated people the importance of ICT as well as technology. Ketua Menteri juga menggalakkan syarikat pengangkutan awam di negeri ini untuk mewajibkan penumpang mengisi maklumat mereka dalam aplikasi berkenaan ketika menaiki perkhidmatan awam selain mewajibkan pemeriksaan suhu badan dan penggunaan pelitup separuh muka. Aplikasi COVID Trace dibangunkan di bawah Lembaga Multimedia Sarawak dengan kerjasama Sarawak Information System Sdn Bhd, manakala aplikasi Qmunity seliaan di bawah pihak berkuasa tempatan Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan Dewan Bandaraya Kuching Utara. Aplikasi Qmunity yang dimuat turun di peranti pintar ini digunakan untuk memasuki setiap premis perniagaan dan setakat ini sebanyak 134,229 yang berdaftar dalam aplikasi berkenaan. Beliau berucap demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian aplikasi COVID Trace dan aplikasi Qmunity di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Perkembangan COVID-19 di Sarawak, tiada kes baharu positif COVID-19 dilaporkan hari ini sekaligus mencatatkan jumlah kes kekal sebanyak 552 kes. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas memaklumkan terdapat 13 kes telah sembuh dan discharge dari hospital. Dato' Ahmad Douglas berkata jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge ialah seramai 499 orang atau 90.40%. Manakala seramai 72 pesakit dalam siasatan baru dilaporkan hari ini. Sementara itu, sebanyak 6,629 jumlah permohonan pergerakan antara daerah telah diterima di 28 buah ibu pejabat daerah PDRM seluruh negeri, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 75,394 telah diluluskan dan 7,365 ditolak. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian pada sidang media harian COVID-19 di Kuching. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri turut memberitahu terdapat satu kawasan baharu wabak rabies dikesan iaitu di Kampung Tian Matu Muka sekaligus menjadi kawasan yang ke-64. Sarawak sasar golongan petani di negeri ini memperoleh pendapatan RM5,000 sebulan menjelang tahun 2030 selain menjadi pengeksport utama produk pertanian. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberi jaminan usaha itu dapat direalisasikan melalui bantuan yang disalurkan kepada para petani bagi mempertingkat hasil pertanian mereka. Yang berjaya.
Pada permulaan kita bagi subsidi. Subsidi dalam lingkungan antara 10,000 sehingga kepada 60,000. Yang penting sebenarnya kita nak meningkatkan pendapatan para petani setiap bulan, setiap keluarga tani, supaya sekurang-kurangnya setiap keluarga akan mendapat pendapatan 5,000 sebulan menjelang tahun 2030. Bagi petani yang berjaya kelak, akan ditawarkan bantuan pinjaman mudah bagi petani yang berhasrat untuk mempertingkat produktiviti pertanian. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota turut menyatakan Sarawak mempunyai kelebihan untuk menjalankan aktiviti pertanian dalam skala yang lebih besar. Tapi dengan pendekatan baru dengan kerajaan membantu dari segi pengeluaran penanaman sampai kepada pemasaran, insyaAllah pertanian akan dapat dimajukan. Beliau bercakap demikian kepada pemberita selepas menghadiri acara simbolik penanaman kelapa program Fasiliti Pertanian AFF di Kampung Sayong, Limbang. Dahulu, beliau menghadiri simbolik input pertanian AFF serta mengagihkan benih tanaman, peralatan ladang, baja dan racun kepada para peserta di bawah program berkenaan. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak. Kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, Bung terima kasih. Dan seperti biasa, setiap Jumaat kita lihat kemas kini harga minyak mingguan. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri, biasakan dengan gaya hidup norma baharu dan kekal patuh dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Saya Nur Lela Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam hormat.